Selamat pagi kepada murid-murid tahun 3. Hari ini kita akan belajar topik 1, nombor bulat hingga 10,000 di bawah subtopik anggap lebih atau kurang, bunda nombor dan pola nombor. Anggap lebih atau kurang. Standard kandungan dan standard pembelajarannya adalah 1.5, menganggap 1.5.1, memberi anggaran kuantiti yang munasabah dengan menggunakan perkataan lebih kurang, kurang daripada, dan lebih daripada berdasarkan set rujukan. Apakah itu anggaran? Anggaran bermaksud membuat perhitungan secara kasar. Dalam anggaran ini, terdapat 3 istilah yang kita gunakan. Yang pertama, lebih daripada, bermaksud lebih banyak. Yang kedua, kurang daripada, bermaksud lebih sedikit. Dan yang ketiga, lebih kurang, bermaksud hampir sama. Contoh 1. Anggarkan jisim tepung di dalam bekas 1 dan bekas 3. Dalam gambar ini, kita boleh nampak jisim tepung di dalam bekas 2 adalah 1.500 gram. Jisim tepung di dalam bekas 2 lebih kurang separuh daripada jisim tepung di dalam bekas 3. Jadi, kita boleh katakan jisim tepung di dalam bekas 3 lebih daripada 1.500 gram. Manakala jisim tepung di dalam bekas 1 kurang daripada 1.500 gram. Contoh 2. Anggarkan panjang ribbon merah. Okey, gambar ini kita boleh nampak panjang ribbon biru adalah 100 cm. Jadi, kita boleh anggarkan panjang ribbon merah kurang daripada 100 cm. Okey, macam mana kita menggunakan perkataan lebih kurang dalam membuat anggaran panjang ribbon merah? Kita boleh membahagikan ribbon biru kepada 2 bahagian. Okey, bahagian pertama adalah 50 cm. Bahagian kedua juga adalah 50 cm. Tetapi, panjang ribbon merah ini tidak sampai 50 cm. Jadi, kita boleh anggarkan panjang ribbon merah lebih kurang 40 cm. Sekarang, marilah kita tengok bunda nombor. Standard kandungan dan standard pembelajarannya adalah 1.6. Membundakan nombor 1.6.1. Membundakan nombor bulat hingga ribu terdekat. Apakah itu bunda? Bunda bermaksud mencari nilai yang paling hampir berdasarkan nilai tempat yang dikehendaki. Okey, marilah kita tengok ini. Nombor miskin dan nombor kaya. Sifar 1, 2, 3 dan 4 adalah nombor miskin. Manakala 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah nombor kaya. Kalau kita jumpa nombor miskin, kita perlu tambah kosong. Kalau kita jumpa nombor kaya, kita perlu tambah 1. Ini adalah langkah-langkah yang perlu dibuat semasa menjawab soalan pembundaran nombor. Langkah pertama, bulatkan nombor mengikut nilai tempat. Langkah kedua, binakan palang. Langkah ketiga, tengok nombor di belakang palang adalah nombor kaya atau nombor miskin. Kalau ia adalah nombor kaya, kita perlu tambah 1. Kalau dia adalah nombor miskin, kita perlu tambah kosong. Langkah yang terakhir ialah semua nombor di belakang palang akan menjadi sifar. Marilah kita tengok contoh pertama. Bundakan 1362 kepada pulau terdekat. Okey, kepada pulau terdekat. Jadi, kita bulatkan nombor 6. Seterusnya, kita membina satu palang di sini. Sekarang, kita tengok
Nombor di belakang palang yaitu nombor 2 adalah nombor miskin atau nombor kaya. Okey, nombor 2 adalah nombor miskin. Jadi, kita tambah kosong kepada 6. Sekarang, kita buat dari belakang. Semua nombor di belakang palang akan menjadi sifar. Jadi, 2 menjadi sifar. 6 tambah kosong adalah 6. 3 tiada ubah, masih 3. 1 tiada ubah, masih 1. Jadi, jawapannya adalah 1360. Contoh kedua, bundakan 5.820 kepada ribu terdekat. Sekarang, kita bulatkan 5. Binakan palang. Sekarang kita tengok nombor di belakang palang yaitu nombor 8 adalah nombor miskin atau nombor kaya. Ia adalah nombor kaya. Jadi kita tambah 1 kepada 5. Okey, sekarang kita buat dari belakang. Semua nombor di belakang palang akan menjadi sifar. 5 tambah 1 menjadi 6. So, jawapannya adalah 6.000. Sekarang, marilah kita tengok pola nombor. Standard kandungan dan standard pembelajarannya adalah 1.7. Pola nombor 1.7.1 mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi secara tertib menaik dan menurun 1-1 hingga 10-10, 100-100 dan 1000-1000. 1.7.2 melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi secara tertib menaik dan menurun 1-1 hingga 10-10, 100-100 dan 1000-1000. Apakah itu pola nombor? Pola nombor adalah suatu corak atau susunan nombor. Susunan nombor dibahagikan kepada 2, iaitu pola nombor menaik yang bermaksud nombor semakin besar. Yang kedua, pola nombor menurun yang bermaksud nombor semakin kecil. Marilah kita tengok contoh pertama. Apakah pola nombor di bawah? Dalam gambar ini, kita boleh nampak setiap nombor telah ditambah dengan 5. Jadi, kita boleh kata ia adalah tambah 5. Okey, tambah. Apakah maksud tambah? Tambah bermaksud nombornya semakin besar. Okey, semakin besar tadi sudah kata, semakin besar kita boleh kata ia adalah menaik. Jadi, pola nombor ini adalah pola nombor menaik 5. Contoh kedua, apakah pola nombor di bawah? Dalam gambar ini, kita boleh nampak setiap nombor telah ditolak dengan 6. Jadi, kita boleh kata tolak 6. Tolak. Apakah maksud dengan tolak? Tolak bermaksud nombornya semakin kecil. Nombornya semakin kecil adalah menurun. Okey, jadi pola nombor ini adalah pola nombor menurun 6. Contoh ketiga. Apakah nombor dalam petak kosong? Nyatakan pola nombor di bawah. Dalam gambar ini, terdapat 2 petak yang kosong yang belum diisi. Jangan risau murid-murid. Sekarang, kita telah mengetahui bahawa setiap nombor ini adalah ditolak dengan 9. Jadi, kita boleh kata tolak 9. Okey, sekarang kami tolak 1 demi 1. Kami guna 6.260 tolak 9 akan dapat 6.251. Okey, bagi petak yang terakhir,
kita tolak 9 lagi. Kita akan dapat 6.233. Oke, sekarang semua petak telah pun diisi. Sekarang kita perlu nyatakan pola nombor. Oke, tolak. Apa itu tolak? Tolak tadi sudah kata. Tolak adalah nombornya semakin kecil, yaitu menurun. Jadi, pola nombor ini adalah pola nombor menurun 99. Baiklah, pengajaran hari ini sampai sini sahaja. Terima kasih.